Seperti yang kita katakan tentang dua mazhab pemindahan dan rasionalisme dalam Sunni, sentiasa ada pembeli. Sama ada Arab Saudi menaja ini atau tidak, ia sentiasa mempunyai pembeli di dunia Islam. Di utara Jeddah, di kawasan pantai antara Teluk Aqaba dan Hejaz di Laut Merah, kawasan pelancongan yang dipanggil Projek Neom dengan bajet berbilion dolar sedang dibuka. Ini termasuk studio filem dan Sibita. Semua ini akan mengubah kehidupan beragama Arab Saudi. Selepas tahun 1912, negara ketiga Saudi yang masih wujud sehingga kini telah ditubuhkan. Semasa negara berfungsi di sini, Wahhabisme sentiasa berfungsi sebagai sejenis mazhab rasmi, ideologi rasmi negara itu. Salam semua dari Sekolah Istanbul. Penonton yang dihormati, hari ini kita akan bercakap tentang Wahhabi dan Arab Saudi. Tetamu kami ialah Profesor Dr. Mehmet Ali Buyukara. Selamat datang, Tuan. Sama-sama, terima kasih. Apa kabar? Terima kasih. Tuan, kami ingin bercakap tentang Wahhabi dan Arab dengan anda hari ini. Bolehkah anda bercakap tentang kemunculan gerakan Wahhabisme dan ciri-cirinya? Ya, Wahhabisme mengambil namanya daripada pengasasnya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muhammad ibn Abdul Wahhab adalah seorang ulama Hambali yang hidup pada abad ke-18. Beliau dilahirkan pada tahun 1722 atau 1703 dan dia meninggal dunia pada akhir 100 tahun. Saya kata ulama Hambali. Apabila kita melihat masa lampau, terdapat dua gerakan utama dalam Ahl As-Sunnah. Salah seorang ahli pendapat, salah seorang ahli hadis. Orang-orang rai berdasarkan Hanafisme dan sekolah teologi muncul di sana juga. Aliran Asy'ari dan Maturidi muncul. Ini adalah cabang-cabang yang membentuk majoriti. Ada juga mazhab yang kita panggil ahli hadis atau ahli hadis, sahabat hadis, yang berkembang dalam garisan Ahmad bin Hanbal. Sementara kaum rai mengutamakan istihad qiyas dan meneruskan atas dasar hikmah daripada riwayat. Para sahabat hadis adalah pusat riwayat, pusat penyampaian, tiga takrifan iman dan sebagainya. Terdapat ulama besar mazhab ini seperti Ibn Taymiyah dan nama-nama penting lainnya. Kita melihat pengaruh besar Ibn Taymiyah yang mengembangkan ini sekurang-kurangnya selepas abad ke-8 Hijriah. Muhammad ibn Abdul Wahhab juga merupakan seorang ulama dari mazhab tersebut. Di mana dia tinggal? Jika kita mempertimbangkan peta Arab Saudi hari ini, ia adalah tempat yang tidak banyak bandar. Kebanyakannya terdapat oasis pada zaman dahulu dan puak-puak yang tinggal di kawasan sekitar ibu kota. Dahulunya dikenali sebagai Yaman dan kini dipanggil Najd. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di sini dan mendapat pendidikan di Madinah. Kemudian selepas satu lagi lawatan ke Basra, dia pulang ke kampung halamannya. Beliau adalah seorang ulama yang mengambil alih tugas bapanya sebagai hakim selepas kematiannya dan menjadi ahli sekolah ini. Ia membuat percikan. Saya panggil tip ini tirus. Kenapa saya katakan tip dan tirus? Kerana Ibn Taymiyah dan yang tertentu malah melembutkan dan mazhab ulama hadis yang berakal dan mengatasi diri sendiri. Muhammad ibn Abdul Wahhab dan para ulama yang mengikutinya dengan kerjanya telah beralih ke arah ekstremisme. Ekstremisme ini adalah penggunaan takfir yang lebih sengit dan mengganas orang ramai dan orang ramai yang diisytiharkan takfir. Kita mungkin boleh menambah isu ketiga untuk ini. Penubuhan Wahhabi juga merupakan penubuhan Arab Saudi. Sememangnya fahaman Wahhabi juga dari garis Ashabul Hadith
Ini adalah pempolitikan baris ini yang kemudiannya akan dipanggil Salafiyah. Apakah peranan Wahabi dalam penubuhan Arab Saudi? Muhammad ibnu Abdul Wahab memberi tumpuan yang sangat mendalam kepada beberapa isu. Perkara yang paling utama dalam isu ini ialah masalah tauhid. Tauhid membahagikannya kepada 3 bahagian. Tauhid rububiyat, tauhid uluhiyat. Dalam bentuk amal tauhid, khususnya dalam subjek tauhid ketuhanan ini, karya beliau yang bertajuk Kitab Tauhid sangat popular hari ini. Kita boleh katakan bahawa ia adalah karya agung kumpulan popular ini. Kejahatan dan anotasi telah dibuat mengenainya. Dalam buku ini, ia banyak memberi tumpuan kepada tauhid ibadah. Tauhid ini, ia adalah pemahaman berdasarkan fakta bahawa beberapa ritual sufi akan memudaratkan tauhid. Kerja pengebumian diamalkan dengan giat. Doa-doa yang dilakukan di sekitar kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi juga termasuk di dalamnya. Wahabi dibina atas dasar selawat yang dilafazkan kepadanya, dan doa yang dilakukan selepas selawat adalah salah dan bertentangan dengan tauhid kerana ia mewujudkan perantaraan antara Allah dan hamba. Pelaksanaan tauhid ini di tempat-tempat di mana beliau berkhidmat sebagai qadi Hambali, pelaksanaannya pembongkaran kubur, pemusnahan kubur kerana ia adalah alat dan tempat pengganas dan pemeriksaan orang yang solat di sekeliling kubur ini, mewujudkan masalah di rantau ini, dia perlu meninggalkan beberapa tempat. Tempat terakhir yang dia datangi adalah betul-betul di sebelah Riyadh, ibu negara Arab Saudi hari ini. Kita boleh menganggapnya sebagai bilik mandi dari kota Riyadh. Hidup. Tidak ada Arab Saudi pada masa itu, tetapi keluarga Saudi tinggal di sana sebagai satu suku. Muhammad ibn Saud, ketua kabilah ketika itu, memberikan perlindungan kepada Ibn Abdul Wahab. Dia berkata, okey, saya rasa pegangan agama awak betul dan saya menyokong perjuangan awak. Sebagai jawapan, Muhammad ibn Abdul Wahab berkata, saya mengenali anda sebagai amir orang beriman. Kamu yang beriman, saya melihat beliau sebagai orang yang akan memastikan kerjanya dan kemajuan Islam. Ada ikrar, ada ikrar. Ini dipanggil perjanjian Dir'iyah dalam sejarah pada tahun 1744. Jadi dengan perintah seorang ulama, ini adalah perikatan. Kita juga boleh memanggilnya sebagai pakatan antara agama dan politik. Terdapat bendera Arab Saudi. Tauhid menulis La ilaha illallah. Ia juga mempunyai lambang. Sebagai contoh, apabila kita melihat televisyen Saudi, kita melihatnya di sebelah kanan, di bahagian atas. Pokok kurma atau kurma, terdapat 2 pedang bersilang di bawahnya. Pokok itu mewakili harta dan kuasa. Daripada 2 pedang di bawahnya, satu adalah pedang amir dan pedang ahli politik. Yang satu lagi adalah pedang ulama. Kedua-dua mereka dalam pakatan melindungi harta dan kuasa. Inilah sebenarnya falsafah pengasas Arab Saudi. Malah ia ditubuhkan di Arab Saudi dengan pakatan ini pada tahun 1744. Sedang ditubuhkan dan Arab Saudi sudah tentu diberikan oleh Wahabisme. Fanatik, dan apa yang fanatik ini melahirkan dengan benda itu, dengan angin. Ia merebak dengan pantas. Muhammad ibn Abdul Wahab menulis surat jemputan. Surat ini sampai ke Empayar Uthmaniyah, mengajak kepada tauhid suku Arab, Mesir, Iran, menulis surat ke mana-mana. Sebahagian daripada ini tidak mendapat hasil dalam kebanyakan mereka, tetapi apabila mereka tidak mendapat keputusan, langkah ketenteraan mula dimainkan. Oleh itu, Arab Saudi juga berkembang. Mereka mengambil Hejaz terakhir.
Apabila mereka mengambil Hijaz dari Uthmaniyah, Wahabi berkata Hijaz. Mereka maksudkan Mekah, Madinah. Kamu adalah negara khalifah. Apabila kota-kota suci ini hilang kepada mereka, Uthmaniyah bertindak balas dengan hebat. Ia hilang dari tangannya antara 1813 dan 1815. Dia mengambilnya semula pada tahun 1813. Pada tahun 1817, tentera Uthmaniyah Mesir memasuki ibu kota Wahabi di Riyadh dan memusnahkannya. Oleh itu, keadaan pertama berakhir. Kemudian Wahabi mendirikan negara kedua. Ia juga telah dimusnahkan menjelang akhir abad ke-19. Selepas tahun 1902, negara ketiga Saudi yang masih berterusan sehingga kini telah ditubuhkan. Semasa negara ini beroperasi, Wahabisme sentiasa berfungsi sebagai sejenis mazhab rasmi, ideologi rasmi negara itu. Dia terus berkhidmat. Kami tidak boleh bercakap banyak sekarang. Dari mana? So, bagaimana kita melihatnya hari ini? Bagaimana pula? Arab Saudi kini adalah raja di bawah pemerintahan Salman bin Abdul Aziz, anak kepada Abdul Aziz ibn Saud, pengasas negara ketiga. Veliahd, siapakah raja seterusnya? Memandangkan beliau tidak lagi mempunyai anak lelaki, nama pengasas akan diwarisi kepada cucu-cucunya, anak lelaki Salman Muhammad ibn Salman. Memandangkan bapanya sudah tua, Muhammad ibn Salman sebenarnya memegang semua tali politik, tali budaya dan tali ketenteraan Arab Saudi hari ini. Dia membuat pembukaan, satu kejayaan besar. Ada beberapa masalah yang dibawa oleh fahaman Wahabi ini kepada negara. Lebih-lebih lagi kerana fahaman Wahabi yang sentiasa dikaitkan dengan keganasan dan ekstremisme Salafi selepas 2001 dan selepas 11 September. Dan dia menjadi subjek beberapa mahkamah antarabangsa yang sentiasa dituduh sebagai pemilik teori dan praktikal ideologi di sebalik aktiviti keganasan ini. Oleh kerana dia berada dalam konjungsi politik, dia mahu membuang beban ini secara beransur-ansur dan dia mengambil beberapa langkah untuk mengurangkan pengaruh Wahabisme dalam fungsi negara dan fungsi masyarakat. Sememangnya pada zaman raja-raja terdahulu, pada zaman sultan-sultan Saudi terdahulu, beratnya fahaman Wahabi pada negara. Apabila pemerintahan mahkota Muhammad ibn Salman mula merosot, kita sudah boleh meramalkan jika baginda menjadi raja atau menjadi raja seterusnya, ini akan semakin berkurangan. Wahabi sering dikritik oleh mazhab Islam yang lain. Apakah jenis kritikan ini? Ya, ekstremisme. Seperti yang saya katakan, mereka bertindak sangat cepat apabila datang kepada takfir. Terdapat minat yang kuat dalam tasawuf, salah satu kod tradisional dunia Islam. Penentangan mereka, ia bukan hanya pembangkang. Beberapa amalan sufi adalah rabitah, kemudian meminta kepada Allah dengan menggunakan syaikh sebagai perantara. Ini juga bertindak sebagai perantara kubur syaikh itu sendiri. Apa yang berlaku dalam tasawuf ini ialah mereka langsung takfirkan benda-benda ni, bukan setakat takfir, malah guna kekerasan, tahu perintah ma'ruf wa nahyi anil munkar. Mereka juga telah mengubahnya menjadi pasukan polis dengan mengendalikannya dengan struktur berpusat yang berkesan di bawah kawalan sebuah negara di Arab Saudi. Perkara-perkara ini sebagai contoh diperhatikan oleh mazhab lain semasa salib. Mereka tidak membenarkan amalan mereka. Mereka menolak hakikat mazhab. Mereka secara langsung mengatakan bahawa mazhab kita adalah hadis dan Al-Quran. Semua ini. Lebih-lebih lagi sikap mereka pada saat tegang ini mengingatkan kepada eksternalisme lama. Ia mendapat reaksi daripada negara Islam dan umat Islam, khususnya Empire Uthmaniyah. Mereka memusnahkan kubur dan sebagainya. Terdapat contoh ini dalam Arkib Uthmaniyah di Turki. Mereka dikenali sebagai pemusnah kubur.
Memandangkan ia mempunyai pengaruh yang besar terhadap gerakan Salafi hari ini dalam hal ini, fahaman Wahabi sentiasa dipertanggungjawabkan di mana-mana sahaja wujudnya ekstremisme Salafi, sama ada ia berkaitan secara langsung dengan fahaman Wahabi atau tidak. Contohnya dalam isu terbaru ISIS pun, mentaliti Wahabi dipersalahkan. Ditunjukkan. Betulkah mereka tentang ini? Betul kata mereka kerana ekstremisme itu datang dari mentaliti Wahhabi berdasarkan makna ekstremis yang disandarkan oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab kepada para sahabat hadis. Ia difahami dan ini sudah tentu menimbulkan reaksi. Apakah kesan hubungan gerakan Salafi ini dengan Wahhabisme terhadap reputasi antarabangsa dan dasar luar Arab Saudi? Kini sudah tentu Wahhabisme juga digunakan sebagai sejenis kuasa lembut Arab Saudi selama bertahun-tahun, mungkin sehingga Ibn Salman. Dalam erti kata lain, kita mempunyai institusi seperti Rabitatul Alamil Islami yang sedikit mengingatkan TIKA di Turki, sedikit mengingatkan Institut Yunus Emre, tetapi jauh lebih tua daripada mereka, ditubuhkan pada tahun 1910-an. Sudah tentu, Arab Saudi adalah negara yang kaya. Ada modal minyak. Terdapat kelebihan untuk ini, menggunakan ini, di mana-mana terdapat orang Islam di luar Arab Saudi. Dia menerbitkan buku, menubuhkan asas, menganjurkan meditasi mengikut keperluan. Kadang-kadang ini berlaku di negara barat, kadang-kadang ini berlaku di negara Islam. Oleh itu, di dunia kebanyakannya terdapat mazhab seperti Hanafisme, Syafi'isme, Malikiisme, dan mazhab Maturidi dan Asharisme yang mereka cipta berkenaan akidah. Dengan menganggap mazhab ini sebagai bid'ah, salah dan di luar sunni, ia membuka ruang keagamaan. Sudah tentu ada juga kawasan politik di sebalik kawasan agama ini terbentuk. Arab Saudi mengganggu Iran yang dianggap sebagai wakil Syiah serta Hanafisme, Matugiisme dan fahaman agama yang lebih berasaskan Hanafisme jauh dari kelebihan dan kekurangan yang ditunjukkannya sebagai negara yang mewarisi Sufi Uthmaniyah, persefahaman. Sudah tentu terdapat situasi kuasa lembut di sini. Dia menggunakan ini tetapi seperti yang saya katakan, ia baru. Adakah ini akan berterusan dengan Muhammad ibn Salman dalam tempoh itu atau adakah mereka akan meninggalkan pekerjaan ini? Jika mereka membiarkannya, sudah tentu pengembangan Syiah yang disokong negara Iran yang mempunyai tesis yang bertentangan boleh mengambil sesuatu dengan lebih mudah. Jadi dia boleh mengambil kedudukan. Ya, dalam konteks ini, jika kita melihat masa depan Wahhabisme dengan lebih terperinci, memandangkan pembaharuan di Arab Saudi, adakah gerakan ini mempunyai masa depan yang kekal? Jadi, seperti yang kami katakan, kedua-dua aliran pemindahan dan rasionalisme ini sentiasa mempunyai pembeli dalam Sunni. Sama ada Arab Saudi menjadi penajanya atau tidak, penaungnya atau tidak, ia sentiasa mempunyai pembeli dalam dunia Islam. Kesannya telah dirasai di negara dan wilayah lain selain Arab Saudi. Mungkin kita boleh bercakap mengenainya dalam siaran lain. Ada gerakan Salafi, iaitu ada gerakan Salafi yang tidak menerima kelayakan Arab Saudi untuk menjadi Amir Mukminin dan mengatakan pada awalnya begini dan kemudian berubah. Pergerakan ini akan diteruskan atas dasar undang-undang dan haram sama ada ditaja oleh Arab Saudi atau tidak. Ya, inilah cara kita melihatnya hari ini. Jadi, apakah kesan kemunduran fahaman Wahabi terhadap kehidupan sosial sekarang? Sudah tentu melalui ulama. Kami bercakap tentang pergerakan yang menjejaskan masyarakat. Ia mempunyai Universiti Islam Madinah. Ini adalah institusi pendidikan yang menyebarkan Salafisme atau lebih tepat lagi Wahabi ke seluruh dunia. Orang Islam di seluruh dunia datang ke Madinah untuk menerima pendidikan tinggi dengan peluang beasiswa yang baik dan kemudian selepas tamat pengajian,
mereka kembali ke negara mereka, ke Afrika, ke Balkan, ke Kaukasus, di mana sahaja. Selepas pulang ke sana, terdapat sekumpulan besar orang yang menyebarkan pendidikan yang mereka terima dan fahaman Wahabi di sana. Universiti-universiti ini, fakulti syariah, sudah tentu mereka akan kehilangan banyak bajet lama mereka. Dan seperti yang saya katakan, penyebaran salafil pada ketika ini di dunia akan menjadi perlahan. Kita tidak boleh langsung mengaitkannya dengan Wahabi dalam masyarakat. Dalam masyarakat Saudi, tetapi Wahabi terdapat kes di mana ia digabungkan dengan adat dan mencipta satu set peraturan. Contohnya, ia bukan berasal dari Wahabi, tetapi Wahabi menyokongnya. Wanita yang tidak boleh memandu kereta atau mendapatkan lesen memandu telah dimansuhkan semasa pemerintahan Putra Salman. Sebagai contoh, ini adalah satu inisiatif yang sangat penting. Wanita tidak pergi ke teater atau pawagam, atau sebaliknya, tidak ada teater atau pawagam. Kini terdapat teater dan pawagam, dan di sini wanita juga mengambil bahagian, dan sebagai penonton, mereka mengambil bahagian secara meluas dalam acara ini, termasuk perlawanan bola sepak dan konsert besar. Ini bermakna bahawa remaja mempunyai beberapa keinginan. Saya berpendapat bahawa pembaharuan Muhammad ibn Salman dalam tanda petikan disokong terutamanya oleh golongan muda di Arab Saudi. Selain daripada hasil minyak, Putra Salman juga mempunyai projek besar, terutamanya pelancongan, sebagai input ekonomi yang akan memastikan Arab Saudi bertahan selepas minyak kehabisan. Ini adalah di Laut Merah, di pantai antara Teluk Aqaba dan Hejaz utara Jeddah. Kawasan pelancongan dengan bajet besar berbilion dolar yang dipanggil Projek NEOM sedang dibuka. Ini termasuk studio filem dan sebagainya. Semua ini akan mengubah kehidupan beragama Arab Saudi. Sebagaimana ketegaran fahaman Wahabisme telah dipecahkan pada tahap tertentu selepas penemuan minyak, ia akan dipecahkan lebih banyak lagi pada tahun 1950-an dan 60-an dengan pengembangan baru ini pada 2020-an dan 2030-an. Nampaknya begitu. Mari lihat apa yang akan berlaku. Terima kasih banyak atas komen berharga anda. Tuan, kita telah bercakap secara meluas tentang pengasas Wahabisme dan penubuhan Arab Saudi. Terima kasih banyak atas komen berharga anda. Terima kasih. Penonton yang dihormati, hari ini kita bercakap tentang Wahabi dan Arab Saudi. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal.